A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey. Baik, okey, kita baca ayat 94. Ni masih lagi sambungan yang semalam. Okay, siapa nak baca? Nak buat dulu? Ada? Bismillah. Boleh, saya boleh. Okey, Kak Maru, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Qul, katakanlah oleh engkau, Ya, in bahawa jika. jika Ha-ha. kanat adalah ia lakum bagi kamu darul akhirah, darul negeri bagi akhirat. Tak, ni sifat negeri Ya? akhirat je. Oh, negeri akhirat, sifat bukan bagi. Okey. Indallah, di sisi bagi Allah, khalisatan tak ingat lah Dalam mana dia. keadaan Suci, yang suci. Keadaan suci ke? tak, dalam Suci, keadaan yang khusus. Suci. khusus. Khalis Memang khusus. kalau khalis tu suci, tapi dalam konteks ni dia maksudnya dalam keadaan yang khusus. Dalam Khusus. keadaan yang khusus daripada min dunin nas, selain nas bagi manusia, daripada manusia. Fatamannaul, maka bercita-citalah oleh kamu akan kematian, in jika kuntum adalah kamu, sadikin adalah orang-orang yang benar. Ya. Oh, ni pasal Yahudi ke? Ya. Okey. Aduh. Katakanlah oleh engkau, jika adalah ia bagi kamu negeri akhirat di sisi Allah dalam keadaan yang khusus. Maknanya khusus untuk mereka tu daripada selain daripada manusia. Maknanya khusus untuk mereka dan tak ada, excluding orang lain. Fatamannau, maka bercita-citalah oleh kamu akan kematian itu jika adalah kamu orang-orang yang benar. Ini yang tadi saya tengah cakap-cakap pasal mubahalah tu. Jadi mereka ni dicabarlah oleh Nabi SAW dengan sahabat kan. Sebab kalau mereka ni asyik menentang je Nabi SAW. Kalaulah mereka kata mereka yang the chosen ones, yang terpilih tu, syurga tu untuk mereka. Mereka ni kira dah mensucikan diri mereka lah. Dia rasa dia tu the chosen one. Jadi dia bebas buat apa. Kalau kita orang buat tak apa. Macam tu. Kalau kami buat kekasaran, kami buat kezaliman, tak apa. Kami akan disucikan. Macam itulah. Sebab ayat yang sebelum ni juga. Kami dah okey. Maknanya kita dah kau tim dengan Allah. Macam itulah. Dia kata. Jadi Nabi Allah suruh kata macam tu. Jika betul kamu punya syurga tu orang lain tak boleh masuk. Kamu seorang je. Kamu je dengan kaum kamu. Bercita-citalah mati sekarang ni. Jika kalau kamu orang yang benar. Dia kira kena cabar. Kemudian ni daripada Nabi SAW tu lah. Muhalah apa makna, Puan? Ya, Muhalah apa tadi? mubahalah. Mubahalah. Balak ke? Mubahalah apa? Apa makna mubahalah? Maksud dia macam bersumpah lah. Macam dia dua pihak ni berbalah. Kalau bahasa kita tu berbalah, tapi membawakan bukti. Setelah bukti-bukti itu dibawakan, dia tetap berdegil. Ni dalam konteks ayat ni. Jadi okey, kalau kau betul sekarang, buktikanlah, mati sekarang. Mati. Macam tu. Lepas tu Allah terpelak ayat seterusnya 95. Okey, siapa cuba baca dan terjemah? Saya boleh? Syida. Syida ke Kak Am? Syida dululah. Syida dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin.
dan tidak sekali-kali Ya. mereka bercita-cita akannya selama-lamanya Ya. dengan apa yang telah dikemukakan telah Mengemukakan. mengemukakan oleh ia oleh Aha. tangan-tangan Ya. bagi mereka Okey. dan Allah adalah Ha. Maha mengetahui Ya, adalah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Kan? betul dengan orang-orang yang zalim. Zalim. Sahih. Betul tu. Dan Allah kata tidak sekali-kali mereka bercita-cita akannya selama-lamanya. Mana akannya ni merujuk kepada akan apa? Mati. Mati. Yes. Yang ni merujuk kepada Ini- kematian. Oh, maut tu muzakkar ya? Maut tak? Dia merujuk pada yang tadi pula yang ayat yang 94 tadi tu kan. Kematian lah. Tidak Kematian lah. sekali mereka bercita-cita akannya. Nya tu merujuk kepada kematian itu selama-lamanya. Mereka ni memang hubud dunia, orang yang cintakan dunia. Disebabkan apa? Disebabkan telah mengemukakan oleh ia oleh tangan-tangan mereka. Maknanya disebabkan perbuatan-perbuatan mereka sebelum ni. Mereka mereka tahu apa yang mereka buat tu salah. Dan Allah juga Allahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui kepada ataupun dengan orang-orang yang zalim. So maknanya dia tak nak mati. Nak mati. Dan tengok, kalau dia tahu dia macam dia tak nak berperang, dia tak nak tolong, dia lebih merosakkan, menjadi perosak kan. Jadi tentulah dia tahu dia akan dihadapkan depan Allah besok. Jadi mereka tidak, Allah kata tidak sekali-kali mereka bercita-cita untuk mati. Jadi macam dia dengan orang Muslim. Dan untuk kita jugalah. Sama lah macam kita ni. Kalau macam mana? Kalau kita ni kadang-kadang jelah cinta dunia tu yang menyebabkan kita ni buat benda-benda yang benda tu tak ada dalam syariat pun. Jadi macam mana nak kata tadi? Kerosakan yang berlaku tu kerosakan pada ilmu. Jadi manusia ni kalau Tak betul yakin pada hari kebangkitan. kepada hari akhirat, ya betul. Itulah yang Ataupun pusat punca macam dia kan. dia kepada atas ni kan dia kata dia kata akhirat tu dia punya. Macam kita ni kalau cepat sangat rasa kalau buat amalan ni syurga kita rasa macam tapi tak ada sumber. Jadi kita rasa macam okey, kita rasa macam betul dan kita buat perkara-perkara yang dalam ibadah tu tak ada, rekaan-rekaan tu, tu termasuklah tu. Bila suruh perang tak nak, bila kata ajak yang susah-susah ni berjihad tak boleh. Jadi dia ada-adakan benda ni sama dengan jihad, ni sama dengan jihad macam itulah. Tapi sebenarnya jauh daripada tu. Quran tak payah, maksudnya membelakangkan Quran. Dia cerita dia apa lagi daripada umat Nabi Muhammad ni, Quran lah. Ujian kita ni satu je, Quran. Nak ikut ke tidak? Ujian kita. Dia yang punca dia tak rasa takut langsung lah. Dia tak takut langsung pasal akhirat. Tak takut langsung. Tak ingat kan? Lalai lah. Tak ingat tu dia lalai tu pasal dia tak takut langsung, jadi tak takut lah. Lalai kenapa dia lalai? Kerana dia jahil kan yang pertama. Kalau yang ada ilmu pula tu, tambah teman kalau kena sekarang tu yang ada ilmu tu, dia jualkan ilmu harganya murah. Ya. Jadi dia dah ada ilmu tapi tak takut. Kenapa tak takut? Kenapa tak takut? Dia gunakan ilmu tu untuk kepentingan dunia. Macam tu. Jadi kenapa tak takut? Mulanya sekali dia tak ada ilmu. Okay. Lepas tu dia dah mula buat benda-benda yang dosa. Sikit lama-lama makin tambah, makin teruk, makin lalai, makin dalam, makin hanyut. Itulah.
Bahaya, jangan muda, benda jangan ambil remeh dosa ni. Ya. Betul kan? Betul. Jadi kita sambung ayat 96. Okey. Siapa tadi? Kak Am. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum akhrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru fasanatin wa ma huwa muzahzihihi minal azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Oh, jangan ambil macam tu. Macam tadi kalau berhenti, lepas tu sambung pula fasanatin. Dah tak boleh dah. Ni satu kalimah. Dah So kena careful. Jangan kalau macam dia tadi, wallahu, lepas tu kita ambil pula hu basirun. Jangan macam tu. Potong pada tempat yang kita dah penggalkan tu tak apa. Ya? Jadi jangan potong pada mudhaf-mudhafun ilaih kalau kita baca ni. Tak apa kalau kita baca, macam kita salah tajwid sikit tu tak apa. Macam maknanya kurang dengung ke, kurang apa tu kan. Tapi tak salah lah, huruf tu kurang martabat huruf. Benda tu kita akan improve. Bila bab berhenti tu, macam kalau kita dah jauh-jauh ni, boleh kita berhentilah satu-satu. Mana kalau berhenti, balik asal. Contoh, wala tajidannahum. Okey, kita berhenti. Ahrasan nasi ala hayatin. Katakan, sebab kita tengah belajar, kita baca macam tu. Tak ada masalah lah. Tapi jangan potong macam ala hayatin wa minal ladzi. Itu memang salah dari segi potong tu salah lah. Gitu potong kalimah. Tak boleh potong kalimah. Ya? Baik, bacakan sekali lagi. Nanti Kak Am terjemah tau. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Baik, dan okey, benar-benar Masya Allah. engkau dapati sungguh Ya, akan mereka betul. Ahrasan. akan yang sangat mengambil berat Ya, betul. Akan yang sangat mengambil berat. daripada manusia Ya, daripada atas kehidupan kehidupan. Yes. dan daripada orang-orang yang telah mensyirikkan oleh manusia oleh mereka. Oleh mereka. Okey. Terus yawaddu, ia mengingini okey, ahaduhum oleh ahad seorang daripada mereka lau jikalau yu'ammaru fi'il mudhari majhul. ia dipanjangkan umur. Right, ia dipanjangkan umur. Okey. Alfa. Jadi ni maf'ulun fi tambah selama. Alfa berapa? 1000. Gerbang alaf. Apa tu? Alaf 1000. Kalau 2000 alfain. 1000 daripada ataupun 1000 daripada tahun. Ataupun 1000 bagi tahun ke 1000 daripada tahun. 1000 tahun pun boleh. 1000 daripada lah. Selama 1000 bagi tahun ke? Bagi tahun kan? Bagi tahun. Selama 1000 bagi tahun. Wama dan tidaklah
Dia Dia yang menjauhkan ya yang menjauhkan mina daripada hmm, menjauhkan daripadanya menjauhkan daripadanya min daripada siksaan al-azab siksaan al-azab siksaan bahawa yes bahawa sama juga you Ammar tadi dipanjangkan umur ia dipanjangkan umur wallah dan Allah ya adalah Maha melihat Masya Allah okey adalah maha melihat teruskan dengan apa yang dengan apa yang mereka kerjakan. betul mereka kerjakan. Inilah ni rahsia dia sebenarnya. Mereka ni engkau dapati dan benar-benar ataupun nescaya benar-benar lah kat sini. Benar-benar engkau dapati sungguh akan mereka. Maknanya pasti sungguh-sungguh engkau akan dapati mereka ini adalah apa? Mereka ini yang sangat mengambil berat daripada manusia itu. Apa yang mereka ambil berat? Mereka mengambil berat daripada semua manusia ni. Mereka mengambil berat tentang kehidupan. Dan juga daripada orang-orang yang mensyirikkan. Maknanya orang Yahudi ni daripada manusia lain, antara manusia lain dan juga orang-orang yang mensyirikkan, orang mensyirikkan Allah, mereka adalah yang sangat mengambil berat atas kehidupan dunia ni. Orang syirik dengan orang Yahudi. Mereka tak nak cita-cita untuk mati sebenarnya. Tak nak mati lah. Jadi ia mengingini oleh seorang daripada mereka. Maknanya tiap-tiap seorang daripada mereka tu mengingini. Orang siapa? Yahudi dan juga orang-orang yang syirikkan Allah. Mereka mengingini kalau mereka dipanjangkan umur selama 1000 tahun. Sedangkan ataupun dan tidaklah panjangnya umur itu, 1000 tahun itu menjauhkan dia daripada siksaan. Ini maknanya kalau dia dipanjangkan umur pun bukanlah dapat menjauhkan dia daripada siksaan itu. Dan Allah adalah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Itu maksud. Teacher, nak tanya satu? Ya. Taklah. Sebab apa kita gunakan dekat di muzahzihi itu kita guna yang jar majrur tu? Kita tak gunakan bi ke Tak faham? jar majrur. Saya kurang faham soalan. Macam mana? Kenapa kita tak gunakan jar Yang majrur? wama huwa bi muzahzihi itu kita guna yang jar majrur tu bi, kita guna yang menjauhkan. Kita tak guna macam atas dengan jar majrur tu je. Muzahzihihi ni. Kita gunakan yang kan. Sebab dia merujuk kepada golongan ataupun benda tu. Maksudnya mim ni, sebab ada mim ni ke? Sebab apa? Maksud saya tak, dia memang sebab dia majrur sebab apa? Sebab B kan. Sebab B. Dia di. majrur lah. Dia sebab dia majrur disebabkan huruf jar. Itu ke? Tapi maknanya kalau kenapa kita yang? gunakan atas semua tu. Tak boleh gunakan akan. Dia macam ni, yang tu bukan sifat kepada ni. Maksudnya macam kita buat ghairil maghdubi kan. Al-maghdubi tu maksud perkataan tu ialah orang yang dimurkai. Macam ni lah maknanya yang menjauhkan. Macam tu. Dia memang maksud perkataan tu siap-siap ada yang. Kita nak jadikan dia ni isim. Letak yang. Kalau tidak, dia macam bunyi dia macam fi'il. Tidaklah dia menjauhkan. Tapi tak boleh kita nak kata dia fi'il. Jadi kita terjemahkan isim tambah yang ni. Bukan tambahan ni. Dia memang maksud dia tu ni sesuatu yang menjauhkan lah. Muzahzihi tu apa dia? Yang menjauhkan. Kalau kata orang-orang lah. Macam tu.
Takut ada yang bertanya, Kak Lah ni dia mana ada dekat apa ni Ja. Takut ada yang tertanya nanti kita nak jawab tu kena tanya teacher lah dulu. Sebab dia macam contoh ada Allah, apa ni Ka seperti B dengan gitulah Kak Lah tanya B ni. Tapi ni B ni boleh kita terjemah dan. Dengan boleh je. Dengar. Boleh ya. Tak boleh. Saya sebab selalunya nanti kita akan belajar dalam modul 2 tu kan. Kalau ada ma, selepas dia ada B, kadang-kadang B ni kita tak payah terjemah pun tak apa. Dia maksud dia macam tu. Ma wa ma B. Sebab dia nak menjadikan dia ni apa ada dia punya term tu. Jadi ni ma B. Dia penafian ni. Satu bentuk penafian. Ma B. Ma selepasnya ada B. Jadi kalau kita dah terjemah ma ni, tidaklah dia Tidaklah. yang menjauhkan. Cukup dah tu. Maksudnya tak apa kalau kita tak terjemah B pun. B ni dipanggil apa? B Zaidah ke? Tambahan dia. Ma kot B ni. B tu B tambahan kan? Tak ada makna tambahan. Tapi dia menyebabkan yang ni macam mana pun dia huruf kan, tapi sebelah dia Menurut jalan tapi dia Zaidah dia tak ada apa, dia tak ada terjemah pun makna. tak apa. Dia selepas ma B dia tambahan. sambat B tambahan dia saja. selepas ma macam ni. Ma B macam tu. Ya. Maknanya teacher, kalau kita nak terjemah, kalau kita yang baru-baru ni, kita terjemah B tu kita terjemah juga dengan muzahzihi itu kita terjemahkan juga dengan yang menjauhkan. Ya betul. Huwa tu jadi muntada ke? Apa tu? SS apa tu? Isim marfu kepada Marfu muntada. isim marfu tapi dia mesti dia bukan mubtada dalam hal ni. Tak ada. Nanti Jadi apa? Dia tak mula ayat ke tu? Tak, sebab Dia tetap penegasan. Dan tidak dia yang menjauhkan daripada siksaan itu. Dia bukan marfu, tapi ada macam semalam kita buat bukan semalam. Dia ada kadang-kadang saya kena kaji balik lah, kena tengok semula. Macam kalau nak jawab tu sebab apa? Sebab ada kalanya isim ma. Ni isim ma. Ni kita kan belum belajar lagi. Isim ma. Isim ma marfu. Kita kana isim ma. Isim ma. Kana tak ada. Isim macam isim la, isim ma tu. Ya, betul. Dia isim ma, dipanggil isim ma. Isim ma. Marfu. Isim marfu. Ma. Ma ni ma yang semalam tu kan? Tidak. Tidak ma. Okey. Jadi kadang-kadang ada juga kalanya kalau setakat ni, kalau kita buat semakkan ni, kita boleh terjemah tu, kita dapat tak mesej dia? Dapat tak mesej dia? Kalau saya tak terangkan tadi tu, dapat tak mesej dia? Faham tak? InsyaAllah. Maksudnya ayat ni faham tak? Kalau kita terjemah secara harfiah tadi, dan benar-benar engkau dapati ataupun nescaya engkau dapati sungguh akan mereka yang sangat mengambil berat. Katakanlah kita buangkan akan tu. Yang sangat mengambil berat daripada manusia atas kehidupan dan juga daripada. Kenapa tambah juga ni? Sebab yang tadi itulah dia ni sekali daripada situ. Dan daripada orang-orang yang telah mensyirikkan oleh mereka. Jadi ada kalanya kadang-kadang bila nampak benda macam ni, kalau kita belum faham, memang kita kena rujuk lah. Sebab apa? Ada kalanya ada yang dimahzufkan, yang dihilangkan. Itu ragam dalam bahasa Arab ni lah. Tapi setakat ni, kalau kita nampak ni, kita boleh terjemah tu, kita faham tak mesej dia? Dan itu yang paling utama. Tanpa kita tahu dia ni apa, nama dia, boleh tak kita dapat mesej? Boleh lah. Boleh kalau kita boleh tu alhamdulillah. Yang tu dulu kita hone that one. Ya. Okey. Baik, sambung. Surah 9 surah ni ayat 97. Saya coba. Okey, Kak Rosna silakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan
Okay, sekali lagi. Boleh? Teruskan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu Innahu. fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima. Musaddiqal lima. Okay. Musaddiqal. Tak apa, ambil sini. Boleh. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Ya. Terjemahkan. Terjemahkan. Sekejap kita baca lagi sekali. Mhm. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Baik, terjemahkan. Qul. Qul, katakanlah oleh Okey. engkau, Ya. man sesiapa yang Mhm. kana adalah ia Okey. aduan musuh Ya. li Jibrila Hmm. bagi Jibril, Ya. fa maka inna sesungguhnya Okey. ia hu Okey, ni tak payahlah kan. Kita dah tahu dah apa maka. Okey. Nazzala. nazzalahu telah menurunkan Ya. oleh ia, Terus. and then akannya Betul. atas Okey. qalbik hati bagi engkau. Hati, ya betul. Bagi engkau. Ini kat sini pun kena hati-hati sikit sebut qaf ni ya. Kalau qal betul lah. Kalau kal jadi maksud dia anjing. Jadi jangan salah huruf. Ya, Qalbik. qalbika. Qalbu. Jadi kalau ka bunyi dia maksud dia anjing. Sama je. Punya susun huruf dia semua sama. Cuma sebutan huruf tu, makhraj dia terbeza sikit, tempat keluar dia terbeza sikit. Ala qalbika, atas hati bagi engkau. Teruskan. Biizni, Bi dengan Ini dengan izni, keizinan izin. Okey. Allah, daripada Allah, Betul. musaddiqan, Musaddiqa. musaddiqa. Okey, hal. Okay. Kalau hal Yang kita ini terjemah, hal dalam keadaan in bracket ya dalam keadaan yang membenarkan, yang membenarkan li bagi ma apa yang baina okey, apa kita cakap itu kalau jumpa baina yada ini kita terjemahkan sebagai di hadapan. di hadapan, MFF. Yes. Baina yada ini walaupun dua kalimah tapi dijumpa je dia dua ni kita terus terjemah di hadapan. Apa yang di hadapan? MFF apa? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi ataupun zaraf. Yang ni zaraf makan, zaraf tempat. Ya ada. Zaraf tempat. Boleh Okay. tak jadi zaraf zaman? Tak boleh. Boleh Macam juga. boleh juga kan? Future boleh. Boleh juga dia ni dua. Lepas tu kita kata dia zaraf je lah, maf'ulun fi. Okey, di hadapan baginya. Simbolik dia future lah. Tapi kalau yang zahirnya tu nampak pada zaraf makan lah, tempat.
Di hadapan baginya wa Di hadapan baginya wa dan huda petunjuk, wa wa busyra Good news. dan berita gembira. berita gembira, okey. Li bagi Ya, mukminin, orang-orang yang beriman. ya, orang-orang yang beriman. Ya. Okey. Ma'am ya, haknya fa'innahu tu hu tu menunjuk kepada Jibril alaihi salam ke? Allah. Allah menurunkan Jibril. Yang ini Jibril. Maka Ini sesungguhnya dia Jibril. bukankah yang Jibril menurunkan firman? Yelah, betul lah Jibril. Okey, innahu tu Jibril lah kan? Ha. Menurunkan firman, hu tu balik tu firman lah kan? Okey. Maka sesungguhnya dia telah menurunkan oleh ia akannya. Yang lepas nazalahu ni, Firman. yang ini Quran lah, firman. Firman Allah ya. Ha. Okey. Baik, katakanlah oleh engkau sesiapa yang adalah ia musuh bagi Jibril. Maka sesungguhnya ia telah menurunkan oleh ia akannya atas hati bagi engkau dengan izin daripada Allah. Dalam keadaan yang membenarkan bagi apa yang di hadapan baginya dan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di hadapan baginya tu maksud dia apa? Akan datang. Ha? Merujuk pada masa akan datang. Future. Yang depan lah, di hadapan baginya. Nya siapa kat sini? Pada di hadapan baginya pada Quran tu tadilah yang diturunkan tu. Apa yang depan. Nya ni bukan Nabi, sebab kalau ka ni siapa? Ka sini. Nabi Muhammad SAW lah. Di hadapan baginya nya Jibril jugalah. Kan? Di hadapannya. Apa yang dia bawa kepada kau. Apa yang. Tapi benda ni macam kalau kita nak make sure lagi, saya pun takut juga kalau salah kan. Tapi kalau kita salah, kita kembalikanlah kepada, kita tengok pada tafsir. Tapi ni maksud dia yang hi ni di hadapannya ialah hadapan mungkin yang kita nak kata apa? Yang hadapannya kat sini. Benda-benda macam ni lah yang kecil-kecil ni yang kadang-kadang kalau kita tersilap boleh salah faham. Macam tadi baguslah soalan macam Tuan Syed kata tadi tu ni siapa, ni merujuk pada siapa, maka sesungguhnya telah menurunkan oleh ia ni Jibril lah. Hu tu Quran lah. Di hadapan Quran. Di hadapan Quran ke? Bukan. Di hadapannya yang ketika yang dia membawanya tu. Bila kata biiznillah pula maksud dia apa? Itu benda perkara yang kita kena baca sikit, tafsir, kita dengar lah kelas-kelas tadabbur dan sebagainya. Dengan izin daripada Allah. Maksud dia dengan cara yang Allah sukalah, yang dia redha. Maksudnya Quran tu turun macam mana? Sekelepuk ke tak? Kalau cara tu, apa yang diturunkan tu yang Allah hendakkan kepada Nabi SAW. Ya, dan juga untuk kita. Dan Quran tu akan menjadi dan petunjuk, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, seterusnya 98. Siapa nak coba? Kak Lah lah kita. Kak Lah, silakan Kak Lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Man, sesiapa yang adalah ia musuh bagi Allah dan para malaikat dan rasul-rasul baginya. Para malaikat kat sini ada bagi. Dan para malaikat baginya. Okey, baginya maksudnya Allah lah yang ini merujuk kepada Allah. Okey. Dan rasul-rasul baginya. Ya. Dan Jibril. Ya. Dan Mikail. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang ingkar. Ya, betul.
Dan sesiapa tak ada dan. Sesiapa yang adalah ia musuh bagi Jibril, bagi Allah dan para malaikat baginya dan para rasul baginya dan Jibril dan Mikail. Okey, ni maksud dia apa? Musuh kepada Allah, siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan juga para rasulnya dan juga Jibril dan Mikail. Kenapa Jibril dan Mikail? Yang cerita dia kenapa Mikail kenapa these two malaikat ni siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail ni? Kenapa dia being singled out daripada malaikat tu semua? Jadi benda tu boleh tengok dalam tafsir lah. Maka sesungguhnya Allah, siapa yang memusuhi mereka ni semua yang Allah sebutkan ni adalah musuh bagi orang-orang yang ingkar. Maknanya tak lain sebabnya mereka ni ingkar kepada Allah, kepada apa yang Allah turunkan. Jadi mereka adalah termasuklah dia memusuhi Allah, Allah musuhlah kepada mereka. Kan mereka tak suka apa yang Jibril ni, dia orang sakit hati. Jibril bawa Quran. Sebelum tu dia pun marah. Jibril yang bawa Taurat. Jibril bawakan Injil semuanya kepada para nabi. Mikail pula. Rezeki dia suka. Okey, yang di hadapan ni maksud dia tadi Taurat dan Injil. Macam itulah. Sebab itu padahal Quran ni membenarkan apa yang di hadapan mereka. Dia di hadapannya. Oh, ni maknanya he ni merujuk kepada orang atas lagi sekali ya. Yang membenarkan ialah membenarkan bagi apa yang di hadapan baginya. Ni maknanya mutalik. Dia kembali semula kepada orang yang nak panjang umur tu kan. Tu jauh lah pergi dia. Bukan satu ayat ni. Maknanya kita tengok ayat yang sebelum tu. Okay. Walaqad anzalna. Ayat 99. Kak Sal cuba. Okay Kak Sal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan benar-benar pasti telah menurunkan oleh kami kepada engkau akan ayat-ayat bayinat yang menerangkan. Ayat-ayat yang menerangkan. Wama Dan dan jelas pun boleh tak? Yang tapi sebab dia macam boleh kira kan yang menerangkan lah. Mana ayat-ayat yang terang. Kan wa dan ma tidaklah ia ingkar dengan kepadanya melainkan kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Okey. Ni macam lagi straightforward Dan benar-benar pasti kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang menerangkan. Dan tidaklah ia ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Maknanya orang fasik yang ingkar. Okay. Malam ni kita akan belajar kata keterangan yang ni rasanya. Kecuali. Interesting lah. Ayat tu macam tak payah nak decipher sangat. Baca tu pun dah dapat lah. Cuma dia lepas ni tidak ada keterangan untuk siapa dia orang yang fasik macam ayat 26 tu kan. Ada. Ni tak ada. Okey, sambung ayat 100. Siapa nak cuba buat? Siapa lagi hadir hari ni? Tengok sikit. Nak jenguk dalam kelas. Ada Kak Laila, Kak Aini. Kak Aini nak cuba? Kak Zu. Kak Rihanna. Kak Rihanna. Bukan Rihanna. Siapa lagi? Siapa nak cuba? Kak Muna. Saya sekali lagi pun boleh. Syida. Orang lain tak ada? Kalau ada orang lain boleh lah. Tak ada? Okey, tak apa. Ada orang nak, saya cuba je lah. Okey, baca. Ayat 100 je. Ya, betul. Sekejap, tak nampak. Sekejap, kena ubah. Tak tengok skrin pakai phone Tak, saya tengok skrin tapi image Ustazah duduk kat atas. Okey. Awa kullama ahadu ahdan awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun.
A, Dan huruf istifham. Jadi siapa nak cuba terjemah? adakah 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 wa, dan dan adakah dan kullama, Setiap kali setiap kali. Setiap kali. Kullama setiap kali. Ahadu. telah berjanji oleh mereka, menjanjikan oleh mereka, berjanji Janji oleh mereka janji oleh mereka kan akan akan sebuah perjanjian akan sebuah perjanjian telah mencampakkan mencampakkan oleh ia akannya akan oleh ia akannya oleh oleh suatu puak suatu puak, yes, lagi daripada mereka, ya, bal, bahkan bahkan aktaru, kebanyakan bagi mereka, daripada mereka, kebanyakan daripada mereka la nafiyah, tidak yu'minu, mereka beriman. ya, tidak mereka beriman. Jadi mereka ni, adakah dan setiap kali telah berjanji oleh mereka akan sebuah perjanjian telah mencampakkan oleh ia akannya oleh satu puak daripada mereka, bahkan kebanyakan daripada mereka tidak mereka beriman. Maknanya Allah kata macam itulah, terangkan cerita dia ni kan. Setiap kali dan adakah dan setiap kali telah berjanji, mereka telah berjanji satu puak daripada mereka tu bila dah buat janji dia akan mungkir janji, dia mencampakkan. Maknanya mencampakkan ni buat tak endah lah Maksudnya melanggar janji daripada mereka ni, maknanya satu puak daripada mereka. Hu dalam yang nabadahu ni clearly dia merujuk pada ahda, perjanjian. Dia sama kan? Dia ahdan maf'ulun bih, yang ni pun maf'ulun bih juga. Jadi mencampakkan apa ni? Dia rujuk semula kepada perjanjian tu. Mereka ni sebenarnya memang tak beriman. That's why boleh buat macam tu. Baik, seterusnya ayat 101. Siapa pula? Kak Izan. Okey. Baca dah. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء الذي كتاب الله Dia jadi okey, ambil daripada sini. Minalladzi Nabaza fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Okey. Cuba makan dan lama tatkala ja'a telah datang oleh ia akan mereka oleh rasul oleh seorang rasul dari sisi Allah. Dari sisi bagi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama-sama bagi mereka, yang ni dia bersama bagi mereka telah mencampakkan oleh ia nabada betul kan? Fariqum sebahagian oleh satu puak dari orang-orang yang telah diberi oleh
Telah oleh mereka. diberi. Telah diberikan mereka. Telah diberikan mereka. Majhul. Telah diberikan mereka akan kitab. Akan kitab itu. Akan kitab itu. Akan kitab Pun kita lagi. kata Alkitab je boleh juga. Kitab, lepas tu tak disambung. Akan kitab lagi sekali. Akan kitab. Bagi Allah. Ya, daripada Allah. Dan bukan dan. Ini bukan dan. Ni waro'a. Di sebalik belakang bagi mereka. Di sebalik bagi belakang bagi mereka. Belakang-belakang bagi mereka. Belakang-belakang bagi mereka. Seperti seolah-olah. Kalau seolah-olah mereka seolah-olah mereka tidak mereka mengetahui. Kalau kita terjemah dia kat anna ni dia dah jadi huruf nasab je. Dia walaupun nampak macam harfu jar tu. Ni kita terus je terjemah seolah-olah. Tidak seperti bahawa sesungguhnya. Jadi kita nak tunjukkan dia tu kan seperti bahawasanya. Tapi dia dah jadi satu je lah. Seolah-olah mereka mengetahui. Macam tak tahu apa. Okey, dan tatkala telah mendatangi oleh seorang rasul. Jadi maknanya dan tatkala seorang rasul yang membenarkan daripada sisi Allah telah datang kepada mereka. Kalau kita buat macam itulah kan, kita kedepankan. Sebelum kita kedepankan, kita buat mulalah. Dan tatkala telah mendatangi akan mereka oleh seorang rasul daripada sisi bagi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, telah mencampakkan oleh satu puak daripada orang-orang yang telah diberikan mereka kitab itu, kitab daripada Allah di sebalik belakang-belakang bagi mereka. Seolah-olah mereka mengetahui. Maknanya dia apa? Dapat tak message dia? Dapatlah kan? Dan tatkala telah datang Rasul datang pada mereka. Orang utusan daripada Allah datang kepada mereka. Dan seorang Rasul yang membenarkan. Seorang utusan yang benar. Yang membenarkan pula apa yang bersama mereka. Satu puak daripada mereka tu, sebahagian daripada mereka mencampakkan. Siapa tu? Satu puak tu datangnya daripada ahli kitab. Maknanya mereka yang orang yang tahu tentang kitab yang sebelum ni. Dia sebut telah diberikan mereka kitab itu. Mereka tahu tentang Taurat, mereka tahu tentang tentang kedatangan Nabi SAW. Mereka tahulah tentang Injil, tetapi mereka membelakangkan kitab Allah tu, meletakkan kitab Allah di belakang bagi mereka. Maknanya mereka kedepankan pendapat mereka, mereka kedepankan kitab-kitab mereka. Seolah-olah mereka tak pernah tahu pun tentang kitab yang ada pada mereka tu. Maksudnya dalam kitab mereka dah bagi tahulah akan Rasulullah tentang Rasul, tentang Jibril, tapi dia buat tak tahulah, buat dono. Buat tak reti, macam seolah-olah mereka tak pernah pun tahu. Oh ya ke macam tu. Itu yang dia datang pura-pura tu kan. Bila depan dia jumpa. Kan ada sebelum ni dia kata, kenapa engkau bagi tahu? 5 hadis tu, tu ayat lain pula. Atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bih. Kenapa kamu pergi cerita apa yang Allah dah cerita pada kamu macam tu dalam kitab tu? Ada sebahagian, sebab sebahagian tu nak beriman. Sebab dia ahli kitab. Tak ramai kan? Yang ramai tu yang jahat lah. Siapa daripada kalangan sahabat yang dia daripada kalangan kaum Yahudi tetapi dia terima. Terkenal lah kisah dia orang tu. Sahabat. Siapa? Yang dia betul tapi lepas tu dia asalnya dia memang maknanya orang-orang yang dikira alim dalam kaum dia, tapi dia terimalah Nabi SAW tu, kemudian lepas tu dia tuduh Yahudi ni, kaum dia tuduh dia macam-macam lah. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam daripada kalangan Yahudi. Memang terkenal lah kan. Lagi satu Abu Hatim. Kan? Hatim tu, yang Ibnu Hatim tu.
Ibnu Hatim tu daripada Kristian, daripada golongan Nasrani. Tapi mereka ni dikirakan scholars ataupun alim daripada kaum mereka tu. Tapi diorang ni marahlah kepada yang Yahudi yang diberikan mereka ahli kitab tu. Dia tak suka. Dia tak nak ikut Nabi SAW. Jadi dia kutuk pula. Sebelum tu bila ditanya apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam, dia kata, oh dia ni bagus, bapak dia pun bagus sekali. Bila kata, apa pendapat kamu sekarang Abdullah Salam telah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Muhammad. Atau dia kata, serta-merta jam-jam tu juga dia kutuk, oh dia ni sebenarnya memang macam-macam lah, eksploitif semua keluar. Macam mana sikap mereka sekarang ni macam tu lah dulu pun. Padahal mereka tu diberikan kitab. Patutnya dia ada ilmu. Kan? Dia ni lah golongan munafik ketika tu yang sangat-sangat dahsyat penentangan kepada Nabi SAW. Dan sebab itulah orang munafik ni paling bahaya. Maknanya mereka mempamerkan image sahaja sebagai orang yang orang Islam ataupun orang yang beriman, tetapi sebenarnya mereka tak beriman. Jadi kita memang kena banyak berlindung pada Allah daripada kelompok ni dan juga daripada kita menjadi kelompok itu, munafik tu. Apa macam mana Adila kata apa tadi? Sorry, tak dengar. Kata salah satu daripada sahabat ke Qatadah ataupun tabi'in itu. Dia kata ini salah satu bentuk, salah satu contoh kerosakan pada ilmu, fasad fil ilm. Fasad fil ilm ataupun fasadu fil ilm, kerosakan pada ilmu yang mereka lakukan. Mereka lakukan sebab mereka meninggalkan, kata Ibnu Mas'ud dalam satu athar yang lain, dia kata apa? Binasanya umat terdahulu kerana mereka mengutamakan kitab-kitab ulama mereka, kitab-kitab daripada ulama mereka dan mengabaikan, meninggalkan kitab Tuhan mereka. That's what happened. So kita ni pun kalau kita mengabaikan Quran, kita sebenarnya mengutamakan pendapat orang dulu, kitab-kitab yang kalau kita kata sekarang ni education kita macam itulah. Ramai kenapa kita membesar, kita tak faham Quran kita pun. Tak faham. Tapi kita faham buku manusia tulis, buku fizik ke buku apa ke, tu termasuklah tu. Kerosakan ilmu tu berlaku di situ. Education ni. Padahal Quran tu, jadi Quran tu kita sekadar baca dan kita kekalkan pula. Baca sebut huruf je lah. Sampai sekarang pun. Kita selalu ditakut-takutkan macam kalau kita belajar Quran ni, kita nak makan apa? Selalu kita punya fikiran. Sedangkan kalau ilmu yang benar ni, macam Quran ni, dia membetulkan cara kita berfikir. Bila kita fikir akhirat, dunia ni akan ikut kita. Tapi masalah sekarang yang kita fikir tu kita tak nampak Quran ni sebagai cara untuk membentuk cara kita berfikir, pemikiran. Kita tak nampak Quran tu sebagai satu pemikiran, apa cakap kata? Satu benda yang shape your thinking tu. Kita tak nampak macam tu. Sebab banyak ahli kitab ni lah. Maknanya daripada situ lagi kerosakan ilmu tu dah berlaku. Tidak diperlihatkan, tidak ditonjolkan kehebatan Quran ni. Dari segi sama ada dari segi bahasa ke ataupun ilmunya ke. Kita tak nampak. Jadi kita sendiri kadang-kadang melihat kalau Quran ni lekeh. Kita lah yang Nabi SAW sebut tu. Kita ni jadi surah 25 ayat 30. Ataupun sebelum tu kita ni jadi ni dulu. Yang macam Ibnu Mas'ud kata, binasanya umat terdahulu tu kerana mereka mengutamakan kitab alim mereka, ulama mereka dan mengabaikan, meninggalkan kitab Tuhan mereka. Jadi masa rupalah kalau kita pun jadi macam tu. Macam Allah sebut ni. Cuba terjemahkan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya bacakan, cuba terjemah Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi apa dia? Mereka mengetahui. Betul, mereka mengetahui. Macam mana jalan seseorang mengetahui sesuatu?
Ya, yang Dengan zahir. ilmu. Maknanya menuntut ilmu. Ilmu tu datang daripada perkataan ni kan. Maknanya mereka belajar sampai mereka mengetahui zahiran, Yang zahir. akan yang Yang zahir, zahir. akan yang zahir, Akan apa akan yang zahir je. Kita kata yang yang zahir. zahir Akan yang zahir min daripada kehidupan dunia al-hayat di dunia, daripada kehidupan dunia, dunia dan dan mereka mereka sedangkan sedangkan mereka sedangkan mereka tentang akhirat dari hal. Kan Ini ada dua, dari hal dari hal akhirat akhirat mereka mereka lalai adalah mereka lalai mereka orang yang lalai. Sebab lalai. sebabnya ni adalah mubtada, ni jadi dia punya khabar. Ada beberapa ayat dalam ni. Jadi mereka itu masalahnya sebab tak nampak tentang akhirat. Tak nampak Quran ni ialah mengenai akhirat. Dan dengan akhirat yang Allah ceritakan ni, ada juga dunia dia. Macam mana nak gunakan dunia ni untuk tujuan akhirat. Tapi apa yang berlaku bila kerosakan ilmu tu berlaku, mereka gunakan akhirat untuk dapatkan dunia. Itu yang tadi ada antara kita yang sebutkan tadi kan. Maksudnya mereka ni jual dengan dapat harga yang sedikit, nak jual harga yang murah. Macam itulah terjadinya. Jadi mereka gunakan agama Islam, mereka gunakan Quran ni untuk mendapat habuan dunia. Jadi sedangkan kalau dia kejar akhirat, macam kalau buat seperti yang Allah sebut dalam surah 28 ayat 77 tu, tak ada yang kita tak boleh kata seiring. Dunia dan akhirat ni dia seiring, salah kalau kita cakap macam tu. Maknanya apa? Kalau kita kata dunia dan akhirat ni seiring, dia tak pernah bertemu. Betul, selari, seiring. Dalam arti kata lain, kita syirikkan kehidupan akhirat tu. Ada Allah tu dengan kehidupan dunia ni. Sama. Ada orang cakap kena balance, 50-50. Is that the right thinking? Jadi Quran datang, Nabi SAW memberitahu kita cara nak berfikir. Bukan macam tu. Dia bukan cakap 50-50. Kalau cakap 50-50 tu, tak seimbang. 1000 tahun dekat dunia, tak sama dengan akhirat. Jadi akhirat is infinity, kekal abadi. Dunia ni ada tempoh. Bayangkan umur kita pun tak lama. Nabi kata umur kita ni, umur umat Nabi SAW ialah situn wasab'un, antara situn wasab'un, 60 hingga 70. Siapa yang dah lebih 70, Masya Allah dah bonus, dah lebih. Siapa yang masih lagi belum tentu lagi sampai 60. Tapi puratanya Nabi kata umat dia 60 hingga 70. Macam mana boleh kata seiring akhirat dan dunia? Jadi Quran ni Allah turunkan hantar kepada Nabi SAW, melalui Nabi SAW ajar pada kita macam mana kita nak buat dunia ni. Sebab dalam surah 28 ayat 77. Bukan kita seiringkan dia dengan akhirat. Tetapi Allah suruh dalam ayat ni. Yang kata apa? Saya baca, cuba terjemah ya. Tadi saya ditanya, orang tanya macam mana kita dah belajar, kita terjemah, kita buat apa? Macam mana kita nak gunakan modul 1 ke modul 2 ke? Apa dia punya manfaat? Ni cuba. Ni maknanya saya baca, cubalah. Inilah salah satu benda kemahiran yang kita ada tu untuk kita gunakan. Nak dapat message yang tersurat daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Cuba. Dan ibtaghi. Ibtaghi cari oleh engkau. Carilah oleh engkau. Dia buang huruf illah. Dia patut ada huruf illah.
Ibtira kan kita pernah jumpa perkataan tu ni. Oh, ibtira. Fima Dalam apa yang dalam ataupun pada apa yang apa yang ata Telah datang kepada telah memberikan memberikan ataupun mengurniakan olehnya oleh engkau. oleh siapa? olehnya Oleh Allah. Ni kat sini teruslah. Akan engkau. Sini akan engkau Oleh Allah. oleh Allah akan ad-darul akhirah. negeri akhirat. Negeri yang kemudian. Negeri akhirat lah. Betul tu. Kalau kita kata kemudian pun boleh atau kita kata negeri akhirat terus pun boleh. Dan la tansa ni ada membuang huruf illah ni. Jadi jangan lupa. janganlah lupa. Siapa? Engkau. Betul. Janganlah engkau lupakan nasib. Bahagian. Mana bahagian nasab. Kalau kita kata bahagian harta kan ada nasab, dapat nasab tu. Samalah tu huruf nasab tu macam beban ataupun keperluan. Dalam erti kata lain, janganlah engkau lupakan akan keperluan. Akan keperluan bagi engkau daripada dunia itu. Allah tak suruh tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia tu nanti bila dah meninggal dunia tu, dah tinggal lah tu. Tapi gunakan apa kat dunia. Wa ahsin. Dan berbuat baiklah. Nak berbuat baik ni kena berkorban. Berbuat baiklah oleh engkau seperti apa yang seperti mana ahsana berbuat baik oleh Allah telah berbuat oleh Allah kepada engkau ya wala janganlah bagus janganlah tak beri engkau tadi kira tadi janganlah engkau mencari akan kerosakan kerosakan itu. Jangan mencari jalan nak buat kerosakan. Dalam erti kata lain, janganlah engkau mencari kerosakan di dunia, di bumi. Jangan cari kerosakan, jangan cari jalan nak buat kerosakan di bumi. Kerosakan yang mula-mula berlaku tu pada ilmu lah. Kerosakan fil fasadu fil ilm. Sesungguhnya Allah tidak menyukai al-mufsidina akan orang-orang yang membuat fasad, membuat kerosakan. Allah tak suka. Jadi jangan buat kerosakan pada ilmu. Ilmu yang sebenar ialah al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Wa min siwa min zalik. Wa min siwa zalik qila wa qal. Selain daripada tu adalah kata-kata manusia, pendapat. Bila pendapat ni boleh diambil, boleh ditolak. Ada dua je yang tak boleh tolak. Yang ilmu Allah kata, yang Nabi kata. Jadi macam mana nak tahu yang Nabi kata tu sahih ke tidak? Kena tahu apa yang Allah kata. Allah dah jamin Quran ni akan ada. Quran ni tak berubah. Allah yang pelihara. Jadi kita tak rugi apa-apa. Jadi daripada ayat ni maksud dia apa? Cari akhirat dengan apa saja yang Allah dah kurniakan kepada engkau. Apa yang Allah kurniakan kepada engkau? Apa yang Allah kurniakan kepada kita? Jadi semua orang berbeza-beza. Ada Allah bagi banyak, ada Allah bagi sikit, ada Allah bagi sempurna, ada Allah bagi kurang, cacat dan sebagainya. Macam banyaklah. Jadi apa saja yang Allah kurniakan tu untuk cari akhirat. Tapi jangan pula lupa keperluan dekat dunia.
Betul, there's no such a thing. Kalau orang kata, kalau dia dah nak akhirat tu, dia tak nak campur orang, tak nak. Dia mesti bawa bersikal aja. Tak mungkin macam tu. Macam itulah, tak nak. Jadi orang selalu nampak macam tu. Kalau belajar Quran ni nanti nak makan apa? Macam tu kan? Betul tak? Kalau saya ajar Quran, macam mana? Macam mana? Macam mana dia kata? Kita sangat risau perkara tu. Tapi Allah kata, cari akhirat. Tahulah Allah bagi, tapi jangan lupa keperluan. Ada orang bila dah kata buat agama ni, dia kena dhaif, dia kena macam miskin. Kalau seolah-olah miskin tu tanda zuhud. Itu bukan, salah faham tentang maksud zuhud. Dia tak boleh pula, banyaklah. Macam, atau orang kalau nampak orang ajar Quran, dia kata, kalau orang tu pakai kereta je, dia dah kata, ni dah gunakan tujuan dunia pula. Salah lah. Jadi betulkan cara kita berfikir. Tengok, dia tak ada cerita seiring tu. Jangan buat kerosakan di muka bumi ni dengan merosakkan ilmu, sumber ilmu tu. Allah kata, berbuat baiklah seperti mana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Bersyukur. Mana kalau kita bersyukur, kita nampak cara macam mana kita nak manfaatkan diri kita ni untuk dalam kehidupan dunia ni, supaya apa saja yang kita buat ni akan menjadi bekal untuk kita sampai ke akhirat. Sampailah generasi-generasi akan datang tu kita nampak berterusan. Jangan cari-cari jalan nak buat kerosakan di muka bumi. Allah tak suka orang-orang yang suka buat kerosakan. Kerosakan yang mula-mula ialah kerosakan pada ilmu, kemudian dia akan membenihkan kerosakan kepada, result dia ialah kerosakan pada amal, qasad, dan lepas tu kepada amal, tujuan. Matlamat dah salah, salah lah. Kalau cara berfikir tak betul, mesti matlamat ni nanti jadi huru-hara, salah. Bila matlamat dah salah, pekerjaan tu akan jadi cacah merbah, ataupun pekerjaan tu macam tak siap-siap, tak dapat apa yang, tak mencapai SOP. Quran ni SOP, tapi tak ikut SOP. Jadi itulah, sentiasa bersangka-sangka. Lepas tu dia akan jadi dah buat rosak, dah salah lah matlamat. Jadi dia agama ni agama sangkaan, bukan agama yang berdasarkan sumber yang sebenar. Itu yang berlaku kepada kaum tu dululah, dan jadi sampai sekarang juga. Yang dimaksudkan tu, mereka dapat kitab tapi tak guna. Jadi termasuk dalam golongan orang yang dimurkai. Dia meletakkan kitab-kitab ni di belakang mereka. Makna membelakangkan. Apa yang Allah kata ni nanti dululah, kita buat apa yang kita nak buat dulu. Bila yang Allah nak buat tu, Allah nak tu dia tak nak buat dulu. Yang tu. Ya. Baik, semoga hari ini dapatlah kita satu pelajaran baru ataupun satu perspektif yang baru bila kita baca Quran ni. Jangan takutlah dengan Quran. Lagipun Nabi SAW bersabda kan, man kanat al-akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala fi qalbihi ghina wa atat dunya ilaihi fahiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat tu tujuannya, Allah akan satukan urusannya. Dan Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia tu reluctant, terpaksa, dalam keadaan terpaksa. So you got nothing to lose. Macam itulah Allah memberi peringatan pada kita. Ya, baik. Ada soalan? Tak ada Teacher memang macam tu style dia agaknya kan? Apa ni? Tanya soalan, lepas tu dia tak ada. Kalau ada boleh je. Tak ada tak apa. Sebab dia dah lebih masa. Tu yang dia cakap macam tu. Baiklah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah Terima kasih, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.